Berita jam 10. Yo! So, hari ni dengan gembiranya aku nak tunjuk korang kit keluaran baru. RTR keluaran baru daripada Element RC, iaitu Enduro Night Runner. Okay, so apa yang best pasal Enduro Night Runner ni? First kali, ini adalah kolaborasi antara Element RC dengan Night Customs. Tahu siapa tu Night Customs? So Night Customs ni, owner dia James Knight. So James Knight ni, dia ni kalau dalam dunia scale untuk crawler, dia ni terkenal dengan untuk dalam dunia scale lah. Dia banyak design 3D design dia buat dan 3D print sekali dalam shapeways dia jual untuk orang tukar dia orang punya rupa rig tu jadi lagi realistik lah. So dia dah buat bumper, dia dah buat drop bed, dia dah buat side step, dia dah buat macam-macam lah. So dalam satu kolaborasi yang baru ni, so diorang keluarkan Enduro Element RC Enduro Night Runner. So Night Runner ni adalah, kalau sebenarnya dia adalah Toyota Tacoma lah, tapi sebabkan dia tak dapat license dengan Toyota, mungkin nak beli lesen termahal kan, so diorang tak ambil lesen lah. So dia buat je Toyota Tacoma, tapi rupa Toyota Tacoma tapi tak letak nama Toyota Tacoma. Okay, so without further ado, so kita tengok lah. So yang ini kotak dia kalau nanti tengok amatlah besar. Kita go through the kotak dulu lah, macam biasa lah kan, orang nak go through the kotak. So depan sekali dia tunjuk Element RC punya Night Runner Toyota Tacoma dia. Okay, so seterusnya dekat tepi ni dia akan tunjuk lah parts-parts yang ada kat dalam ni. Bukan parts, sorry, apa benda yang ada kat dalam ni. So dia akan tunjuk, seperti contoh dekat sini tunjuk IFS system, motor dia yang baru, ESC dia yang baru. Kebanyakan dia tunjuk pada IFS system lah. Lepas tu kita beralih kepada belakang dia. Kotak ni dekat belakang dia, kebiasaannya dia akan tunjuk lagi banyak pasal body dia lah. Okay, so ini pasal dia tunjuk pasal body dia. So full scale body dia tunjuk kat sini, bumper depan, bumper belakang. Okay, so kalau kita nak tengok kotak saja pun bosan kan. So jom kita tengok kat dalam macam mana cara nak buka dia ni. Kebiasaannya dia akan ada 3 factory seal ni lah. So factory seal ni first kali ambil pisau, potong je 1, 2, 3. Okay, harap-harap betul lah cara aku buka ni. Selalunya dia buka macam begini. Okay, so keluar daripada kotak, kebiasaannya kalau betul kat jangkaan aku, dia macam gini lah sepatutnya. So yang bahagian yang kecil ni kat bawah, yang atas ni dekat besar. Atas ni dekat besar, besar ni dekat atas. Okay, so tarik dulu, slow-slow, tengok betul ke tak betul. Betul. So kita tarik dulu dia. Sorry layar meja kecil, tak cukup nak letak semua. Okay, sebelum kita tengok dekat dalam kotak, dekat rig ni, kita tengok dulu. Kebiasaannya kalau korang beli ni, yang best ni Enduro Element RC Enduro ni, kau beli mana-mana dia pun, even kau beli dia punya kit pun, kotak dia ni korang boleh simpan. Nampak tak dalam dia. Korang boleh simpan kotak ni, korang kena buka, ada dia punya instruction lah kat dalam tu macam mana nak buat. Korang buka, lepas tu korang pasang balik, dia jadi scale garage. Jadi nampak? Sekali lagi tunjuk. Ke dekat. Nampak? Okay, so scale garage ni, so kalau bila korang tengok banyak orang ambil gambar dalam Instagram ke, dalam Facebook ke, dalam mana-mana, cantiknya garage dia. Mana dia beli garage tu? Beli Element RC. Okay, so kotak dia sampai macam ni. Right, so dekat dalam tu lah dia punya Element RC tu, Night Runner. So apa yang bestnya, dia protect dengan kotak ni. Okay, kotak ni collapsible, boleh lipat macam tu, boleh letak tepi. Dia ada index dia dekat situ lah. So index dia ni tempat binatang ni masuk. So
secara otomatisnya korang punya rig tu akan protect lagi banyak lah. So apa yang ada? Okay, kita explore plastik dia one by one lah. Aku pun first time tengok semua barang-barang dalam ni sama sekali dengan korang. So first kali dapat satu bag plastik kecil hardware. Kita ada body post, body pin, kita ada screw, kita ada nut, semacam dalam tu lah. So yang second bag ni macam biasa, sama macam Sendero HD tu. First kali korang dapat manual untuk korang punya remote. ESC, sorry. Manual untuk ESC, SC480X. Lepas tu seperti biasa, mana-mana pun akan promo barang-barang diorang lain. So dia akan bagi Associate Electrics punya rig-rig lain. Lepas tu next yang korang akan dapat seperti biasa manual. So kalau aku tak payah tengok manual lah, main je dulu kan, lantaklah. Bila korang dah ada masalah, macam rosak sana tercabut sini, baru buka manual. Okay, last kali dalam plastik ni korang dapat macam biasa set plastik, set stiker dia. So macam ni, ini body punya stiker, ini pun body punya stiker. So ini macam-macam lah, apa-apa korang nak hias, nak jadi sarjan ke, nak jadi corporal ke, semua ada kat sini. Next, apa benda kat dalam ni? Koyak dulu, fikir kemudian. Right, ini dia panggil bed rack and tent. So ini tempat dia adalah dekat belakang sini. Apa lagi ada dalam ni? Snorkel. Dia masukkan snorkel sekali. So snorkel pasanglah dekat sini. Kan? Lepas tu bolehlah menyelam. Kan? Lepas tu yang ni bag of parts dia lah. So macam ni, macam biasa bila korang cerita pasal elemen RC punya series, battery tray yang dia bagi dalam kecil. So dia akan bagi korang battery tray besar untuk yang suka pakai bateri gedabak. Lepas tu yang ini gears untuk kita tukar dia punya drive daripada 6% macam tu kepada lebih kurang dekat 12%. Okay, so apa lagi yang menarik? Yang menarik bagi aku inilah, dia bagi korang axle. Axle housing lah, bukan complete dengan gear dia, kejadah apa semua. Kenapa dia bagi axle housing? Menarik kan? Tak pernah orang bagi axle housing ni. So bagi aku axle housing ni dia ada dua sebab lah. Satu, mungkin untuk spare untuk korang punya axle belakang. Okay, kalau axle pecah ke apa ke, dia ada spare. Nombor dua, sekarang kan depan kita pakai IFS. Okay, bila pakai IFS ni memang purely untuk trailing. So mungkin ada yang kata press, aku nak dia perform lah press. Okay, boleh. Depan dia tu korang tukar IFS dia tu, tukar pergi pada solid axle macam ni. Confirm tip top performance dia. Sama boleh perform macam Gladiator kan. SX-10 punya Gladiator. Aku beli dia sebab dia realistic IFS. Aku nak maintain dia IFS lagi boleh lah. Mungkin aku dah fed up satu hari nanti aku akan tukar juga. Yalah kan. Hari ni aku suka pakai baju belang, besok aku suka pakai baju petak. Macam tu lah kita kan manusia. Okay, so apa-apa hal pun elemen RC ni dia dah bagi kita axle, satu axle spare untuk kita ubah apa yang kita nak ubah. Okay, right. Okay, so seperti biasa remote dia XP130. XP130 seingat aku sama juga dengan Sendero HD. So apa yang ada dalam plastik bag ni, nombor satu, bind plug. Bind plug jangan hilang nanti macam ni nak binding kan. Manual, tak reti nak bind, belajar kat dalam ni. Tak reti nak cocok kat mana pun, tengok dalam ni. Okay, so manual ni tak payahlah nak buka lama-lama. Hari tu pun dah tunjuk kat korang. So seterusnya yang ini seperti biasa, dia punya power source adalah bateri AA 4 biji. Dia dah siap 3 channel. So ini dia punya remote untuk RTR punya version. Right, cantik kan? Okay, so seterusnya yang dinanti-nanti adalah kita punya elemen Night Runner. Right, elemen Night Runner, tune kan, color gunmetal-ish, nampak gaya macam lagi syok kalau aku bawa korang lagi dekat. Jom zoom sikit. Okay, jom kita tengok rig ni secara lebih dekat. Alright, so ini Night Runner
Body macam saya cakap banyak kali dah, dia tiru body Toyota Tacoma tapi dia tak ada lesen, so dia tak letak lah Toyota Tacoma dekat mana-mana kat body ni. Jadi apa yang ada dekat rig ni, kita tengok dia punya daripada body dia dulu, lepas tu kita pergi kepada tayar dan kemudian kita pergi kepada chassis. Okay, so first kali adalah body dia ni. Body dia ni adalah dibuat daripada high strength thermoform polikarbonat. Okay, so design dia adalah two piece design, depan dengan belakang, right? Yang bestnya dia ada clear windows lah. So bila ada clear windows ni, kalau korang nak letak interior di kemudian hari ke, korang nak letak driver di kemudian hari ke, benda-benda scale lah kan. So dia lagi cun. Tak nak, kau pergi je beli Tamiya, apa dia panggil tu, ada satu spray yang macam translucent punya spray tu, kau spray je lah, bagi dia gelap sikit, settle dah jadi macam tinted. Okay, so seterusnya adalah dia punya drop bed design. So drop bed design dia adalah yang ni . So drop bed design dia adalah yang ni. Okay, so selepas tu dia ada injection molded body accessories. Okay, so contohnya pertama sekali adalah dia punya front grille ni. Okay, front grille dia ni bukan stiker, bukan dia main lukis-lukis macam budak sekolah darjah 3. Dia adalah injection molded plastik. Seterusnya dia ada wiper. Right, so wiper walaupun dia tak bergerak, kalau hujan pun kau kena ngingok-ngingok sendirilah kan. Lepas tu dia ada dia punya cermin tepi ni, kiri kanan injection molded. Seterusnya dia megang pintu dan juga tadi kan snorkel ada kita tunjuk tu kan. Alright, so lepas tu dia elemen RC dengan Night Runner elemen RC dengan Night Customs ni dia berkolaborasi pula dengan satu company yang dorang buat in real life, dorang buat macam bumper untuk Tacoma ni lah. So nama brand tu The Mellow. So inilah bumper dia. Okay, ni bumper dia punya, dia panggil apa ni, stinggat dia. Ni bumper belakang. Alright, lepas tu lagi company yang dia partner dengan adalah Magnaflow. So Magnaflow ni buat dia punya exhaust system. So kalau korang tengok dia punya exhaust system dekat sini, dia dah ada lah. So kalau korang nak spray color silver ke, color apa ke, dia dah ada siap. Okay, seterusnya itu body dia. Kita dah cerita secara detail, complete. Satu lagi yang saya nak bagi tahu untuk elemen RC ni, yang bestnya dia punya side step ni, side rail dia ni, dia ada slot dia tau. So slot dia ni, bila korang masukkan slot dia ni, bila korang masukkan body korang dekat slot ni, dia dah kurang bunyi rattling tu. So nombor 1 bunyi lagi kurang, nombor 2 boleh protect body korang tu dengan secara lagi baik lah. Right, so seterusnya kita tengok yang ini, dia punya 1.55 General Grab, officially licensed dengan General Grabber. So dia boleh letak lah General Grabber tu. Okay, so ini 1.55, rim dia pun 1.55 macam aku dah cerita kat dalam Facebook Sport Park tu. Kita dah boleh order lah 1.55 Pro Build. Tayar aku tak sure lagi nak beli apa lah. So kalau aku nak beli macam Super Swamper ke, dia dah tak berapa scale macam ni kan. Super Swamper tu is more towards macam rock roller. So kalau korang ada idea apa lagi yang 1.55 yang cun macam tu, kita try. Sebabnya size tayar ni 3.85. Aku ada kalau nak pakai Voodoo 4.19, tapi rasa macam dia akan lagi banyak bergeser dengan body ni lah. So boleh-bolehnya aku tak nak trim body ni. Kalau tambah bagi cun, okay fine. Right, tapi selain daripada tu aku tak nak ubah lah. Okay, so itu dah settle. So kita masuk pula ke bahagian dalam dia. Sebelum tu kita masuk kepada bumper dia dulu. So bumper dia ni dah siap-siap dengan lampu. So lampu tu dah siap-siap connected tu korang punya ESC. Okay, ESC. Alright, so kita tengok dulu apa nak cerita. Alright, so macam biasa kalau untuk elemen RC ni, yang aku selalu cakap kat korang, yang bestnya kat elemen RC ni dia punya gearbox. Okay, so gearbox ni pun even kalau dekat luar sana pun, kalau orang yang buat custom, dia adalah satu option murah untuk korang dapatkan overdrive kat dalam korang punya performance punya rig. Okay, so dalam dia dah ada dipanggil Stealth X transmission. Okay,
tengah tengok ni, dia punya original overdrive dia 5.7%, dia boleh naik sampai 11.83. So lebih kurang 6% untuk stok, dan boleh naik sampai ke 12%. Apa yang bagus bila kita ada overdrive ni, nombor satu, bila kau memanjat, tayar depan kau pusing lagi laju, right? So kau punya kadar untuk memanjat tu lagi bagus. Okay, nombor dua, bila tayar depan korang pusing lagi laju, korang punya pusingan turning radius tu, maksudnya kadar kecepatan untuk korang pusing tu, turning radius lah, radius pusingan korang akan lagi jadi lebih kecil lah. Okay, so itu kelebihan Stealth X transmission. So ini dalam semua yang keluaran RTR ni favourite aku lah. So seterusnya kita masuk kepada yang menyebabkan aku nak try benda ni adalah dia punya IFS ni lah. IFS ni dulu-dulu kita orang panggil dia kepak ayam lah. Kenapa? Apa benda IFS ni? Kalau korang nak tengok kan? Nampak tak? Aku naikkan sebelah, kan? Sebelah tu tak bergerak pun. Sebelah tu maintain je. Nampak? Kalau kat lantai lah. Tunjuk. Nampak? Kan? So IFS ni dalam bahasa Inggeris ni adalah Independent Front Suspension. Dalam bahasa Melayu dia aku nak cakap macam mana? Suspensi depan bersorangan. Tahulah. And independent front suspension. So maksudnya bila atas track tu, kalau kiri naik, kanan tak kacau pun, kan? So kiri naik, kanan tak kacau, kanan naik, kiri tak kacau. So dalam even dia punya yang kereta Rig 11 dia pun dia pakai IFS ni lah. Okay, so dia bagi tahu dia punya upper arm dengan lower arm ni adalah injection molded daripada bahan yang tahan lasak lah. So tapi it's still plastik lah. Okay, plastik tapi dia tahan lasak. Okay, so ada kemungkinan kalau macam aku sendiri pun aku akan try cari benda besi yang boleh cover dekat sini, kan? Sebab untuk macam kita tahulah IFS ni yang paling teruk akan kena adalah ni, right? So ini dekat masa korang trail, yang ini dulu yang akan hentam batu, hentam tanah apa semua. Okay, so elektronik dia seperti biasa. First kali dia bagi macam tadi kita bagi tahu lah, yang ini SC480X ESC dia. Aku rasa ini equivalent dengan Hobbywing 1060 yang dulu-dulu tu lah. Dia datang dengan DINS plug. Dia dah siap ada wire yang sambung kepada motor korang. So motor korang ni adalah 16 turn 5 slot motor. So bila 5 slot motor ni, korang punya slow speed control tu lagi bagus. So bila kita pakai 5 slot punya motor, korang punya turn punya number tu dia makin laju, tapi dia 5 slot, so dia akan still sama juga slow pusingan dia. So torque dia lagi kuat. Okay, lepas tu kita punya servo dia panggil 1320 Reedy servo. So elektronik ini semua Reedy lah, Reedy. So ini lebih kurang dengan Sendero HD punya elektronik. So sekarang ni yang kat depan ni, kalau korang nampak kat depan ni dia dah ada slot dia untuk kita pasang servo winch. Ada lubang dekat sini, ada parts dekat dalam tu, so kita boleh cocok, kita boleh pasang dah untuk servo winch. So servo winch kat depan lagi sesuai lah daripada tempat-tempat lain. Aku tahu ramai yang letak servo winch kat belakang, kat tepi, tapi bagi aku semak lah nak tarik kau punya kabel panjang kau punya tali winch tu daripada belakang ke depan. Semak lah sakit kepala otak aku, baik aku letak kat depan. Itu pun yang aku punya aku punya G-Speed punya rig tu pun mula-mula terasa nak letak kat tepi, tapi bila aku tengok aku nak buat banyak routing apa kerja dah, malah aku nak fikir, aku pun dah tak masuk kom kan, so aku buat kat depan je. Okay, seterusnya kita tengok dia punya battery tray macam biasa, kecil punya battery tray. Ini untuk aku bersesuaian lah, sebab aku dah tak perlu bateri besar, sebab kalau korang tengok pun dia punya weight bias pun dah ke depan, right? So weight bias dia ke depan sebab IFS ni pun dah berat. So apa korang nak pakai bateri berat untuk beratkan lagi, pakai je lah bateri kecil, belilah 3-4 bateri tu. Kalau korang nak trailing lama-lama, tukar je lah kan, bukannya susah pun, right? So seterusnya apa lagi yang kita boleh cerita, macam tadi aku cerita yang dia punya side step ni dah siap dengan slot dia kat sini. Slot dia kat sini. So bila kau slot in korang punya body tu, dia akan kurang bergoyang lah, kurang terhentak-hentak. Okay, so apa lagi yang bestnya, dia punya link kat belakang ni dia panggil falling suspension lah.
belakang. Depan ni sebab IFS kan, so belakang dia dah 4, dia dah siap alloy. Yang ini drive shaft dia ni, sini bahagian yang ini plastik, bahagian yang kat tengah ni bahagian kat tengah ni dah alloy. Okay, right, so kat depan dia pun ada juga drive shaft kat dalam tu, tapi pendek lah. Okay, aku tak pernah lagi main IFS ni, aku tak pernah buka lagi, so aku tengok dia macam renyah sikit kalau kau nak tukar servo. Oh tak juga, simple je, servo dia mounting dekat situ, dia punya servo horn dekat situ, nampak? Servo horn dekat situ. Okay, settle. So itu kalau aku nak tukar servo kemudian hari, boleh. Right. Okay, so itu cerita dia secara, oh tak habis lagi lah. So belakang dia, bumper belakang, exhaust, tayar, shock. So shock ni kalau dalam semua line of Element RC, Enduro, Sendero, Night Runner, Enduro HD, Sendero HD, dia punya kit version 1, version 2, yang paling bagus dia punya shock adalah yang version 2, yang color copper tu kan. Ini pun not bad. Okay, dia besar, dia kira boleh macam kira big bore punya shock kan. Sedikit modification kau boleh buat dia perform lagi bagus. Aku dah try buat dengan member aku punya shock. Kita buat 2 mode lah. Satu mode tu aku buat yang pen mode, yang satu lagi mode tu aku tak nak cerita. Kalau nak, mari hantar korang ke aku, mari aku buat. Okay, so itu secara ringkas dia. So sekarang ni apa lagi yang kita boleh buat adalah aku nak timbang berat dia berapa. Okay, so untuk timbang berat kita kena panggil body dia balik. Hello body, mari balik. Penimbang ni kita set dia 0. So bila kita letak ni, dia pergi kepada 215 gram. Okay, sekarang ni kita set 0. Kita tengok berapa berat dia. Not bad. Berat tanpa bateri, tanpa aksesoris lain, 2.3 kilogram. Taklah berat sangat. Betul? 2.3 kilogram. 2.3 kilogram. Aku punya competition rig tu pun, walaupun aku tak masuk competition, dalam 1.8 kilogram sekarang. So beza tak jauh sangat. Kalau untuk scale punya rig, it's not too bad lah. Alright, so seterusnya, what's my plan? Kan? Bila beli benda ni, apa kau punya plan ni Pres? Kau nak buat apa? Kau nak main-main saja ke? Kau nak buat dia competition ke? Ataupun yalah, untuk kau buat trailing saja ke? Okay, aku punya target adalah aku nak buat rig ni jadi dia 100% overland punya rig. Okay, so overland ni apa? Overland ni adalah orang kebiasaannya dorang buat dorang punya rig, dorang set up dorang punya rig, bukan sahaja Toyota Tacoma ya, apa-apa saja. Tapi yang famous ada a few lah. Nombor 1 Toyota Tacoma, nombor 2 Axial pula, Jeep Gladiator. Lepas tu kita ada yang mana-mana rig yang besar-besar, Jeep yang biasa-biasa pun orang biasa buat, Land Rover Discovery pun orang buat, Land Rover yang D110 pun orang biasa buat. So apa yang dorang buat? So dekat atas ni kebiasaannya dorang akan pasang kemah. Tahu tak kemah yang dorang main tarik benda macam gitu kan? Dia boleh buka. Lepas tu kat belakang ni dorang letak macam-macam lah. Boleh letak macam-macam lah, letak makanan lah, letak pot, letak rack lah, letak bed lah, macam-macam. So yang ini macam aku rasa aku dah banyak kali cerita, aku nak buat dia purely untuk trailing, purely untuk overlanding, purely untuk bergambar, untuk buat video. So ini untuk fun-fun. Dan aku pilih rig yang aku susah nak bawa, sebab rig yang lain tu semua dah terlalu senang. Kalau aku bawa mana-mana rig pun, bagi je lah apa-apa pun, insyaAllah boleh lepas. Sebab kita dah buat kan, bukannya kita tak buat. So kita dah buat. So bila kau bawa, sebab benda tu kau buat untuk competition. So bila kau bawa rig-rig yang kau dah setting gila babi untuk competition, kau masuk trailing biasa, kau guarantee bosan. Orang lain kecoh-kecoh kau sekali je lepas. Kau yang kecoh-kecoh kau sekali lepas. Kau lama-lama kau pun fed up kan. Lepas tu kau cakap tak shock lah main trailing. Memanglah tak shock sebab rig kau dah bagus. Dah power. Orang lain punya rig RTR biasa tu tak cukup, tak power lagi. Jadilah macam tu. So yang ini
aku punya plan nombor 1 buat dia overlanding. Nombor 2, yes, aku akan upgrade. Aku akan upgrade electronics dia sebab dah ada kan. So aku akan masukkan brushless, mungkin aku pindahkan aku punya tikin dekat aku punya brazing tu masuk ke dalam ni. So kena cari lain. And then rim dengan tayar ni aku masih tak tahu lagi mana satu, tapi rim insyaAllah aku ambil Pro Build punya. Tayar masih tak sure. Cuba korang bagi suggestion tayar yang nampak scale 1.55. So far aku tak jumpa lagi tayar yang okey. Right, so itu saja untuk elemen RC Night Runner. Right, so sekali lagi kita tengok depan dia, tepi dia, belakang dia, bawah dia, atas dia. Okay, so elemen Night Runner dah ada di pasaran. Order sendiri silakan, tak ada masalah. Nak order terus aku boleh, tak ada masalah. Alright, so lepas ni kita tengok video-video seterusnya. InsyaAllah bila kita dah buat dia punya 3D print, dah pasang apa semua, kita tunjuk one by one. Kita tunjuk bila kita dah pasang dia punya cam, kita pasang kat belakang. So InsyaAllah tunggu untuk video seterusnya untuk elemen RC Night Runner. Hi guys, keep on crawling.